Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bashiran wa nadhiran baina yaday sa'ah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah, dan marilah kita mengingati akan peringatan Allah Jalla wa'ala, agar kita ini mati di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam sebagai agama yang diredai di sisinya. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Allah jadikan agama ini agama yang dibina di atas ilmu. Allah jadikan agama ini agama yang ditegakkan di atas hujjah dan ilmu. Allah jadikan agama ini agama yang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Al-Quran menyebut tentang ilmu sejak daripada hari awal penurunannya. Allah mengingatkan bagaimana kedudukan ahli ilmu tidak sama dengan kedudukan orang yang tidak berilmu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran amaran demi amaran supaya kita tidak jadi di kalangan orang-orang yang jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengingatkan tentang ilmu dan menjadikan menuntut ilmu itu sebagai ibadah, dan menjadikan kejahilan dan kebodohan itu sebagai musuh kepada agama. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Allah jadikan ilmu punca manusia bertakwa kepada Allah dalam segala bidangnya, bukan saja bidang agama. Allah menyebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut hanya sahaja yang takutkan Allah di kalangan hambanya ialah ulama, yakni orang-orang yang mempunyai ilmu. Sebelum daripada ayat itu, Allah memperkatakan tentang kejadian alam yang menunjukkan ilmu itu berkaitan dengan kejadian alam, bukan sahaja berkaitan dengan renungan di dalam bab-bab agama. Allah jadikan tanda seseorang itu mendapat kebaikan di sisi Tuhan apabila dia mudah untuk memahami ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baginda menyebut dalam hadis yang terkenal, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, innama ana qasim wallahu yu'ti. Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah faqihkan dia di dalam agama. Hanya sahaja aku seorang yang membahagikan, Allah yang memberi. yakni Allah merezekikan ilmu agama kepada orang-orang yang dia suka. Salah satu daripada tanda seseorang itu mendapat kebaikan dari sisi Allah apabila ia mudah untuk memahami, mudah untuk faqih di dalam agama Allah. Maka sebab itu kita disuruh berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah untuk aku ini ilmu. Ilmu tidak cukup sekadar mengetahui sesuatu, tetapi ilmu mestilah diperjuangkan dan dipertahankan. Ilmu mestilah dibela dan diangkat. Kejahilan mestilah diperangi dan dibuang. Demikian tanggungjawab yang telah dilakukan oleh para imam, para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, kami jadikan di kalangan mereka itu imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka mendapat petunjuk, mereka memberi petunjuk dengan ajaran kami, dengan ajaran Allah. Lamma sabaru, apabila mereka itu sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami meyakininya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan dicapai kepimpinan di dalam agama. Sesiapa yang ada ilmu tetapi tidak sabar untuk membawanya, tidak sabar menghadapi kerenah cabaran dalam membawa ilmu, dan tidak yakin tentang kepada pertolongan Tuhan, tidak yakin bahawa Allah mengangkat ahli-ahli ilmu, dia tidak mencapai makam imam, dia tidak mencapai makam kepimpinan di dalam agama. Sebab itu ramai yang berilmu berakhir namanya dengan berakhir hari kematiannya. Tetapi ramai para ulama yang mempunyai ilmu dan mempertahankannya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, dia telah menghadapi kerenah pada zamannya, dipukul dan disebat, 3 khalifah telah menzaliminya, dituduh sebagai sesat oleh khalifah yang dalam senarai khalifah pemerintahan umat Islam, iaitu kerajaan Abbasiyah. 3 daripadanya telah terpengaruh dengan Mu'tazilah yang menjatuhkan hukuman kepada Imam Ahmad. Ialah qadi besar, qadil qudah, ulama utama, mufti besar bagi kerajaan Baghdad khalifah ketika itu, iaitu Ahmad bin Abi Duad. Disebat Imam Ahmad, dipencarakannya, disebat di khalayak ramai, tetapi dengan sabar dan yakin. Hari ini semua orang menyebut nama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemana pergi Ahmad bin Abi Duad? Namanya sudah tidak disebut lagi, ceritanya sudah tidak diperkatakan lagi. Ilmunya ataupun dia diangkat hanya dengan kedudukan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak,
dengan kehebatan, kesabaran dan keyakinan terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu apabila ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ayyuhumal afdal lirrajul, yumakkan am yubtala, mana yang lebih afdal untuk satu orang lelaki, diberi kedudukan ataupun diuji oleh Tuhan? Kata Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala, tidak akan mendapat kedudukan sehingga dia diuji oleh Allah. Maka Abu Hanifah, imam daripada imam-imam mujtahid bagi mazhab yang 4, disebat dia kerana enggan menerima tawaran jawatan oleh khalifah. Imam Malik disebat dan dipukul sehingga tercabut bahunya kerana telah menyanggahi fatwa pemerintah berhubung dengan talaqul mukrah, talak orang yang dipaksa. Imam Syafi'i disenaraikan, yang dijatuhkan hukuman mati, dibawa dia di hadapan khalifah untuk dihukum. Imam Ahmad dihukum di hadapan khalayak ramai, tetapi mereka semua telah menjadi imam sehingga hari ini disebut nama dengan gilang gemilang. Sebahagian mereka menghadapi kerenah para pemerintah, sebahagian mereka menghadapi kerenah persaingan orang-orang yang hasad di kalangan mereka, yang disebut sebagai al-aqran di dalam ilmu hadis, ataupun sebahagian mereka menghadapi kerenah rakyat awam. Al-Imamul Bukhari yang begitu terkenal, yang kita sentiasa menyebut hadis rawahul Bukhari, pada hayatnya dia diuji oleh Allah. Dia dihala keluar daripada Naisabur dengan tuduhan sesat dan ada yang mengkafirkannya. Dia dihalang untuk mengajar di Bukhara, negeri yang dinasabkan kepada namanya oleh Khalid bin Yahya Az-Zuhli, gubernur ketika itu. Dia bercadang untuk keluar meninggalkan negeri. Dia mati dalam keadaan rakyat telah membuangnya dengan tuduhan dia sesat, kerana mereka telah salah faham, kerana ilmu pengetahuan mereka tidak tercapai dengan apa yang dia sebut berhubung dengan masalah khalqul Quran. Namun hari ini kita menyebut Al-Bukhari rahimahullah, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah bagi yang terbaik. Allah mengangkat ahli-ahli ilmu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, pada zaman hayatnya dia telah dihukum dan dipenjarakan kerana masalah fiqh yang kecil, masalah talak 3 jatuh 1. Sama hal dengan fatwa yang difatwakan di negeri Perlis ini. Dia dipenjarakan sehingga ke akhir hayatnya. Hari ini kebanyakan negara Teluk dan negara Arab memakai fatwa Ibn Taymiyah dalam kes talak ini, dan orang menyebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Allah sentiasa mengangkat ahli ilmu pengetahuan. Ahli ilmu dan ulama di dalam Islam sangatlah banyak. Bukan saja 4 tokoh yang besar, tetapi banyak. Al-Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad, fuqaha Madinah As-Sab'ah, ramai jago-jago ilmu yang telah memenuhi dunia keilmuan. Negeri ini alhamdulillah sejak tahun 48 telah memasukkan bahawasanya pegangannya ahli sunnah wal jamaah dan fatwanya tidak terikat hanya dengan satu mazhab, tetapi menerima kesemua ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Menerima keluasan ini kerana Islam mempunyai khazanah yang besar. Mereka semua ialah ulama-ulama Islam. Dengan khazanah pengetahuan mereka, pendapat mereka boleh dibanding dan dilihat, disemak,
kerana kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan ini telah disandarkan kepada pelbagai ulama daripada Imam Malik dan selainnya, iaitu setiap orang diterima dan ditolak pendapatnya melainkan Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Para imam mujtahidin telah menyumbang kepada kita ilmu dan meninggalkan khazanah ilmu yang banyak. Kita sepatutnya mengambil manfaat daripada ilmu mereka. Dalam negara kita, sebahagian orang ada yang fanatik. Kalau dengar pendapat selain daripada mazhab yang dia tahu, terus saja dihukum sesat dan salah, tanpa dia mengetahui bahawasanya pendapat-pendapat yang dikemukakan itu telah disebut oleh imam-imam yang besar, jago-jago yang besar. Setiap mereka telah berusaha untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran tidak hanya terhimpun di dalam satu mazhab, kebenaran dikongsi oleh semua jago-jago mujtahidin. Menarik apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hubungan imam-imam ini yang baik. Imam Syafi'i dia menyebut Malik muallimi wa anhu akhadtu ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku mendapat ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal dia menyebut, dia memberitahu kepada anak Imam Syafi'i, abuka minas sab'ah alladhi ad'u lahum waqt as-sahar. Bapa engkau daripada 7 orang yang aku selalu berdoa kepada mereka pada waktu sahur. Ishaq bin Rahuyah menceritakan bagaimana satu hari Imam Ahmad menjemputnya. Aku akan bawa engkau melihat satu orang yang mana ainaik lam tara mislahu, yang matamu tidak pernah melihat sepertinya. Lalu Imam Ahmad membawa dia melihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, kata Ishaq bin Rahuyah, mata Imam Syafi'i juga tidak pernah melihat orang seperti Ahmad. Demikian perhormatan. Ma khallaftu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggalkan Baghdad satu orang lelaki yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, alim. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Bila dia pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan anak-anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Dia dapati Al-Laits itu alim, sehingga dinukilkan dia menyebut wal-Laitsu afqah min Malik. Laits itu lebih faqih daripada Malik. Dengan dia tidak pernah menghinai gurunya Imam Malik, tetapi ilmu adalah ilmu. Di dalam Musnad Ahmad ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Al-Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yub'atsah. Daripada Ahmad bin Hanbal, dia ambil daripada Al-Imam Syafi'i, dia mengambil daripada Imam Malik, dia mengambil daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, ia mengambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, dia mengambil daripada bapaknya Ka'ab bin Malik. Dia mendengar Nabi SAW menyebut, ruh orang mukmin terbang, tersangkut di pokok di syurga, sehingga Allah mengembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat. Seakan-akan memberi isyarat demikian para imam.
hubungan mereka di antara mereka. Hanya orang-orang yang ta'assub yang datang kemudian, yang enggan mengambil daripada keluasan khazanah ini. Maka kita adakan, alhamdulillah, tema kita pada kali ini, para imam mujtahidin. Kita ingin mengajak umat Islam mengenali khazanah ini dan mengambil daripada khazanah yang besar. Kerana kebenaran tidak terhimpun pada satu mazhab dan satu imam. Kebenaran terhimpun di dalam khazanah yang luas ini. Dan semua para imam itu telah melakukan akhlak yang tinggi dengan mereka mengubah pendapat mereka apabila mereka mendapati pendapat mereka itu tidak tepat di sisi nas. Al-Imam Syafi'i telah mengubah pendapatnya di Iraq apabila dia pergi ke Mesir melihat perkara baru. Abu Yusuf yang merupakan anak murid kepada Abu Hanifah telah mengubah pandangannya apabila dia melihat Muwatta' Malik. Demikian mereka semua dengan penuh kesalehan kepada Allah Azza wa Jal, tidak pernah mendakwa bahawasanya cakap kami senantiasa benar. Sentiasa mereka menyandarkan pendapat mereka, qala Allah, qala Rasul. Apabila ada pertentangan pendapat, dengan senang hati mereka merujuk, mereka kembali meninggalkan pendapat itu, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita yang datang kemudian menghormati khazanah ini, negeri Perlis, dan orang-orang yang mengikut sunnah Nabi tidak pernah membenci imam-imam mazhab, bahkan meletakkan mereka dengan seagung-agungnya. Kata Al-Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cintakan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka, mudah-mudahan dengannya aku mendapat syafaat. Kita cintakan semua imam-imam ini kerana mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka itu manusia, mereka bukan rasul, maka kita melihat pendapat-pendapat dan khazanah peninggalan mereka, kita mengambil sebahagian dan kita meninggalkan sebahagian. Kita mendoakan untuk semua mereka dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan mereka yang mendahului kami di dalam iman, dan jangan kau jadikan di dalam jantung hati kami perasaan tak puas hati, benci ataupun hasad kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kami yang sama beriman, kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau pengasih, Engkau itu Rauf dan Engkau itu Rahim. Engkau pengasih dan Engkau itu pengasih dan penyayang. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, demikianlah tujuan kita berhimpun mudah-mudahan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullah, alim besar. Dia tidak terus menjadi alim. Lama dia berguru dengan Hamad bin Abi Sulaiman. Imam Malik, dia tidak terus jadi alim, banyak gurunya. Dia berguru dengan Ibn Hurmus Abdullah bin Yazid Al-Asam. Imam Syafi'i melazimi Imam Malik, Imam Ahmad melazimi Imam Syafi'i. Pun begitu, mereka mempunyai ijtihad mereka yang tersendiri. Semua mereka adalah imam. Dengan sabar dan yakin mereka telah menegakkan agama, dan kita mengambil manfaat daripada peninggalan mereka dan mendoakan mereka dan berusaha menjadi penuntut ilmu yang berusaha memahami kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'da. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minin, faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita mengalu-alukan kedatangan semua yang hadir ke perkampungan sunnah ini, sama ada yang datang daripada jauh ataupun yang datang daripada dekat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menyebut, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sesiapa yang berjalan pada satu jalan kerana mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia melalui salah satu daripada jalan-jalan syurga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya redha kepada para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang datang daripada jauh termasuk di dalam maksud hadis ini, insya-Allah. Kemudian Nabi SAW menyambung, baginda menyebut, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wal ard wal hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang alim beristighfar untuknya sesiapa yang di langit dan bumi, hatta ikan yang berada di dalam air. Kemudian baginda menyebut, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar kal fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kelebihan orang alim dibandingkan ahli ibadat yang tidak ada ilmu seperti kelebihan bulan yang penuh pada malam bulan yang penuh dibandingkan bintang-bintang lain yang kecil di sudut cahayanya yang menerangi manusia pada kegelapan. Kemudian Nabi SAW menyebut, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah waris para anbiya. Ulama tidak boleh buat hukum mengurut kepalanya sendiri, tetapi dia mewarisi para anbiya. Jika dia mewarisi ilmu anbiya, dia ulama pewaris anbiya. Jika dia mereka sendiri, dia tidak mewarisi, itu tidak dinamakan dengan pusaka. Kerana Nabi menyebut, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Sesungguhnya anbiya tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesiapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil dengan sesempurnanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penuntut ilmu. Marilah kita semua berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra
Ibnu Tongku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu, engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaiki pergaulan antara kami, engkau jadikanlah kami umat Islam yang berminda kelas pertama dalam tindakan. Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Engkau angkat martabat sesiapa hambamu yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebar cinta dan kasih yang engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.